rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa tabi'ahu wa ba'd. Baik, insya-Allah kita sambung pengajian kita daripada kitab Syarh Qatrun Nada wa Ballis Sada karya Al-Imam Jamaluddin Ibn Hisham radhiyallahu taala anhu. Wafat pada tahun bila? Syekh Ibn Hisham wafat bila? Ibn Hisham wafat pada tahun ada tulis Saman wa Sab'imiyah. Ada tu wulidah itu lahir. Wafat pada tahun bila? Mana tak cerita pula wafat tahun bila. Apa kita cuma apa. Ibnu Hisham Tufi rahimahullah. Berapa? Fi Lailatul Jumu'ah, fi Lailatul Khamis, Khamis min Zulqa'dah sanah 61 wa 700. 7 apa 61 761 Hijrah. Baik. Jom kita baca berkenaan dengan bab naib fa'il. Kita belum habis itu, kita berhenti berkenaan dengan naib fa'il. Baik, jom kita baca syarah terus. Qala musannifu wa syarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi bi'ulumi syekhina fi darain amin. Qala yajuzu hazful fa'ili, syarah tu, syarah tu, imma lil jahli bihi aw li gharadin lafzi aw ma'nawi. Apa makna dia? Harus untuk dihazahkan fa'il. Imma boleh jadi kerana jahil bihi, maksudnya kita tidak mengetahui siapakah fa'il yang berlaku, aw li gharadin lafzi aw ma'nawi, ataupun atas tujuan yang balik merujuk pada lafaz ataupun maknawi, itu balik merujuk kepada makna. Boleh. Dia nak cerita sebab apa kita buat naib fa'il. Contoh apa dia? Daraba Zaidun Amran. Daraba Zaidun Amran, itu kita sebut fa'il dia, Zaidun itu. Tapi ada kala kita apa? Buang fa'il dia. Kita sebut apa? Duriba Amrun. Duriba apa? Amrun, tanpa disebutkan apa siapa fa'il. Maka kata Tok Guru rahimahullah, boleh jadi kenapa dihazafkan fa'il tadi ataupun dibuat bentuk naib fa'il itu kerana pertama kita tak kenal siapa fa'il. Boleh, tak tahu siapa yang buat. Yang kita tahu Zaid kena pukul itu je. Boleh. Ataupun kerana dipanggil objektif yang kembali merujuk pada lafaz, sama ada dia kata kita panggil, kita buat syair. Misal bila kita buat syair mesti kita apa padankan dengan rentak lagu tu. Ya, kalau kita bubuh fa'il maka apa? Hilanglah rentak lagu. Atau maknawi, ataupun kerana gharad maknawi. Gharad maknawi itu adalah apa? Kita sebut tak perlu untuk kita nak sebut apa? Fa'il pun, hanya nak bagi tahu tentang apa? Naib fa'il ataupun maf'ulun bihi semata-mata. Baiknya kita baca. Fal awwalu, maka yang pertama itu merujuk pada makna jahl. Maksudnya seorang itu hazaf fa'il kerana dia tak tahu. Ka qaulika suriqal mata' wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kita sebut ruwiya? Daripada suriqal mata', dicuri barang. Wa ruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa riwayat? Siapa curi? Tak tahu. Satu dia kata iza lam ya'lami as-sariqa wa ar-rawi, apabila tidak diketahui tentang siapa yang mencuri ataupun siapa yang meriwayatkan. Boleh faham? Itu dia punya contoh yang pertama. Wasani, yang kedua, ka qaulihim man tabat sariratuhu humidat siratuhu. Ini dia punya debat bentuk ayat adalah siapa dia? Man tabat sariratuhu, siapa yang baik sariratuhu. Sariratuhu ni dalaman dia, baik hati dia. Itu makna apa? Sariratuhu. Sir kan, sir kan. Sir benda yang tersembunyi dalam hati. Bukan katil ke? Bukan, itu sarir saja. Man tabat sariratuhu humidat siratuhu, maka akan apa? Terpujilah siratuhu. Apa dia siratuhu? Dia punya jalan hidup dia. Boleh. Fa innahu law qila, maka jikalau orang itu kata hamidan nasu siratahu,
maka akan memuji manusia sirah itu perjalanannya, ikhtallat as-saj'ah, maka akan rosaklah saj'ah. Saj'ah tu dia belakang sama tu. Ataupun dia punya apa, rima apa, percakapan tadi. Man tabat sariratuhu humidat siratuhu. Nampak mesti nak sama tu. Sariratuhu siratuhu, nampak belakang dia sama. Jadi kalau baca, kalau kita tulis, kita datangkan fa'ilnya hamidan nasu siratahu, dia tak sama belakang tu. Kita sama tuhu tiba jadi tahu. Tak jadi, boleh faham? Dia tak jadi rentak sedap, dia tak jadi rima sama, boleh faham? Itu dia bagi sajak. Baik. Wasalisu, yang ketiga, ka qaulihi, yang ketiga merujuk pada gharak maknawi. Gharak apa? Maknawi. Ka qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu. Baik, apa makna dia? Dia kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu fil majalisi, tafassahu lapangkanlah di dalam majlis Rasulullah SAW, fafsahu, maka apa, lapangkanlah, yafsahillahu lakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa, lapangkan buat kalian. Wa idza qila syuzu, maka apabila dikatakan syuzu, syuzu tu bangkit, fanshuzu, maka bangkitlah. Bangkit itu maksudnya bangkit apa? Menunaikan solat. Boleh? Baik. Apa isu dia tu? Wa iza qila. Kalimah apa? Wa iza apa? Qila. Yang nak difokuskan di situ adalah apa? Apabila datang arahan untuk apa? Lapangkan, maka kita lapangkan. Tak kira lah datang arahan itu daripada siapa? Boleh faham? Jadi bila kita kata tak kira lah datang arahan itu daripada siapa, boleh faham? Maka tak perlulah untuk kita sebutkan apa? Fa'ilnya, siapa yang bagi arahan. Boleh faham? Yang penting bila dah sampai arahan itu, tak kira daripada siapa, maka apa? Kena lapangkan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud apa dia daripada ayat Quran. Wa ka qauli syair, dan kata penyair, wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi ajalihim iz ajsha'ul qaumi a'jalu. Ini kan kita sebut dia ni syair apa? Nama Shanfara dalam Lamiyatu al-Arab. Lamiyatu al-Arab. Apa dia? Dia kata wa in muddatil aidi, maka jikalau muddatil aidi, muddat apa dia? Di apa? Dihulukan tangan. Ila zadi, kepada bekalan-bekalan makanan. Lam akun bi ajalihim, tidaklah aku ini orang yang apa? Paling gopoh di kalangan mereka. Ajal, kan ajalah. Mana ajalah? Gopoh-gopoh. Boleh? Iz ajsha'ul qaumi a'jalu. Kerana ajsha'ul qaumi, jasha' tu maksud jasha', orang yang tamak. Sebenarnya orang yang paling tamak dari kalangan kaum itu adalah a'jalu, orang yang paling tergopoh-gopoh. Ini kita kata apa? Fungsi bait syair ini untuk nak puji diri dia tu. Boleh faham? Nak zahirkan sifat dia. Sifat aku ni adalah apa? Orang yang tidak tamak dalam kaum aku, orang yang hebat, orang yang power dalam kaum aku. Boleh? Jadi dia nak kata in muddatil aidi, bila apa? Tangan pakat nak apa? Ambil bekalan makanan. Tangan nak pakat ambil apa? Jamah makanan. Siapa tangan siapa tu? Tak perlu nak sebut. Yang penting apa? Aku nak cerita tentang diri aku ni. Boleh faham tak kat situ? Jadi kita kata tak jadi fokus untuk kita nak sebut berkenaan dengan fa'il, maka dengan sebab itulah kita gunakan naib fa'il tadi. Maksudnya kita hazahkan fa'il sebab apa? Tak ada isu dalam ayat tersebut. Boleh faham? Baik, itu makna penggunaan apa? Naib fa'il. Baik, habis. Kemudian kata Tuhan rahimahullah, fa huzifal fa'ilu fi dhalika kulli li'annahu la yata'allaqu gharadun bi dhikrihi. Maka dihazahkan fa'il pada demikian itu sekaliannya. Maksudnya pada barang yang kembali kepada jahil, barang kembali kepada gharad lafzi ataupun gharad maknawi. Sebab li'annahu la yata'allaqu gharadun bi dhikrihi, karena ia tidak berhubungan gharad. Gharad tu maksudnya objektif ataupun tujuan bilikrihi, dengan menyebutkannya. Boleh faham? Maksud dia apa? Kita sebut tak guna, tak ada faedah yang kita nak sampaikan dalam ayat itu. Boleh faham? Itu makna la ta'alaqu bihi al-gharad. Baik.
Wa haitsu huzifa fa'il, okey boleh baca wa haitsu huzifa fa'ilul fi'li. Boleh? Baca. وحيث حذف فاعل الفعل فإنك Ya. تقيم Tuqimu. مقامه Ya. المفعول به. Ya, apa makna dia? Ni dia nak kata hukum hazaf fa'il lah. Bila kita hazaf fa'il, apa akan kita buat? Maksudnya kita nak buat sirah mabni lil majhul ni. Sirah mabni lil apa? Lil majhul. Kata apabila dihazafkan fa'il bagi fi'il, fa innaka, maka sungguhnya engkau tuqimu muqamahu maf'ul bih, akan mengganti tempatnya. Tuqimu muqamah, mengganti tempatnya itu apa? Maf'ulun bih. Maksudnya maf'ulun bih akan duduk tempat fa'il. Boleh? Wa tu'tihi, Jadi mudhari' lah. Jadi mudhari' lah. Tidak, bukan jadi mudhari'. Jadi naib fa'il. Jadi naib fa'il. Jadi naib apa? Naib fa'il. Dia punya tanda dia Tanda dia marfu. marfu. Tanda dia apa? Marfu. Mudhari' apa pula balik? Tanda dia apa? Marfu. Sekali kita tengok. Kita sebut kalimah apa? Daraba Zaidun Amran. Daraba apa? Zaidun Amran. Bila kita hazafkan apa? Zaidun. Amran tu dia mansub kan? Amran tu apa? Masuk, dia pindah ke tempat apa? Zaid. Maka dia akan jadi marfu. Boleh jadi apa? Duriba Amrun. Duriba apa? Amrun. Boleh? Lepas tu dia kata wa tu'tihi ahkamahul mazkurah fi babihi, dan engkau beri kepadanya, iaitu kepada maf'ulun bih yang apa? Duduk di tempat fa'il itu, ahkamahu, hukum hakamnya, itu hukum hakam fa'il yang tersebut di babnya, maksudnya yang telah kita nyatakan pada bab fa'il dahulu. Fatusayyiruhu marfu'an ba'da an kana mansuban, maka engkau jadikan ia, iaitu maf'ulun bih itu marfu'an, jadi marfu' ba'da an kana mansuban, yang mana sebelum ini ia mansub. Boleh? Wa umdatan ba'da an kana fadlatan, dan dia itu jadi umdah. Jadi apa? Umdah. Apa makna umdah itu? Kita sebut rukun ayat. Boleh, itu makna apa? Umdah. Kalau tak ada kalimat umdah dalam ayat tu, maka dia tak dipanggil ayat yang apa? Mufid, memberi faedah. Boleh? Fudlah tak apa, buang tak apa. Tapi kalau umdah tak boleh. Boleh macam contoh mubtada khabar tu umdah tu. Fi'il fa'il tu umdah. Bila fa'il buang, mesti ada ganti fa'il apa? Naib fa'il, maka dia jadi umdah. Boleh? Yang mana sebelum ini dia apa? Fudlah. Fudlah makna dia apa? Lebihan. Kalau buang tak apa. Wa wajibat ta'khir, dan wajib ta'khir anil fi'li ba'da an kana jaizat taqdim alih, dan wajib dia itu berada di mana? Belakang. Maksudnya naib fa'il wajib berada di belakang, selepas mana sebelum ini jaiz taqdim. Maksudnya sebelum ini boleh untuk duduk depan. Boleh faham tak kat situ? Okey. Wa yu'annasu lahul fi'lu in kana muannasan, maka akan ditakniskan baginya itu fi'il jikalau ia itu muannas. Maksudnya jikalau maf'ulun bihi itu apa? Muannas. Taqulu daraba Zaidun Amran, duriba Amrun, wa fi daraba Zaidun Hindan, duribat Hindun. Itu dia punya ayat dia. Baik. Cari sini apa dia? Senang je benda tu. Sebab kita dah lama tak ngaji, lupa. Boleh? Maka kata Tok Guru rahimahullah, contoh apa kita sebut tadi apa? Daraba Zaidun Amran. Satu lagi apa? Daraba Zaidun Hindan, kan? Zaidun Hindan. Tiap. Dia kata kalau kita nak buat mabni lil majhul, pertama kita akan hazafkan fa'il kat sini. Boleh faham? Maka kita akan letakkan Amran ini di tempat apa? Di tempat Zaid. Jadi apa? Amrun. Sebab apa jadi Amrun? Sebab dia apa? Mengganti tempat fa'il. Bila dia mengganti tempat fa'il, dia akan ambil semua hukum fa'il. Apa hukum fa'il? Pertama, dia akan jadi marfu'. Kamu akan jadi apa? Marfu'. Tu pertama. Yang kedua, kita panggil apa? Wajib apa? Ta'khir. Wajib apa? Apa makna wajib ta'khir tu? Sebelum ni, kalau kita kata maf'ulun bih, dia boleh duduk depan sekali ni. Contoh kita baca
Amran daraba Zaidun. Tu. Maksudnya apa? Maf'ul bih boleh duduk dia, boleh duduk depan. Itu kita baca dah sebelum ni. Tapi bila dia jadi naib fa'il, tak boleh dah dia untuk duduk di depan. Mesti duduk di belakang. Boleh faham? Kemudian dia kata apa lagi? Dia jadi umdah. Dia jadi apa? Umdah. Umdah apa maksud umdah? Tak boleh buang. Tak boleh apa? Tak boleh buang. Itu maksud apa? Umdah. Boleh? Dia dalam rukun ayat. Rukun ayat. Itu maksud apa? Umdah. Kemudian apa lagi dia kata? Kalaulah asalnya iaitu apa dia, maf'ul bih ni muannas sini, bila dibuang fa'il maka dia pindah tempat di sini kan. Jadi apa? Hindun, betul tak? Jadi apa? Hindun. Maka yang ni disebabkan dia muannas, fi'il akan ikut sekali jadi muannas. Baca macam mana? Duribat. Jadi apa? Duribat. Boleh faham? Itu dia punya makna daripada ayat ini. Baik. فإن لم يكن في الكلام مفعول به ناب الظرف أو الجار المجرور أو المصدر. Jadi kalau tidak ada maf'ul bih, maka apa yang akan ganti fa'il tu? Dia kata zarf boleh ganti, jar majrur boleh ganti, masdar boleh ganti. Contoh dia macam mana? Sira farsakhun. Sira apa? Farsakhun. Dijalankan, diperjalankan farsakhun, satu farsakh. Satu farsakh tu satu jarak lah, satu berapa km tu anda pun lupa lah, kena cek balik dalam kiraan lama punya. 9 ke orang lah, anda kena cek balik farsakh. Boleh? Farsakh sama 4 batu, tak tahu, tak pasti. Wasima ramadanu, dipuasa di bulan Ramadan, dipuasakan di bulan apa? Di bulan Ramadan. Boleh? Wa murra bi Zaidin, dilalui apa dia, melepasi Zaid, ataupun dilalui bersama-sama apa? Zaid. Boleh? Wa julisa julusul amir, diperdudukkan akan apa? Duduk apa? Putera, seorang apa? Seorang putera. Didudukkan akan duduk seorang apa? Putera. Maka dia kata kalau tak ada maf'ulun bih, maka hak yang lain ni akan jadi apa? Naib apa? Naib fa'il. Apa dia? Jar majrur, zaraf ataupun masdar. Masdar tu maf'ul mutlaq. Masdar tu maf'ul apa? Maf'ul mutlaq. Boleh? Baik, habis. Wala yajuzu niyabatu az-zarfi aw al-masdari illa bi salasati syurut. Tapi ada syarat dia. Ya, tidak boleh untuk jadikan naib fa'il dari kalangan zaraf ataupun masdar melainkan dengan 3 apa? 3 syarat. Okey, baca Hakim. Apa dia syarat dia? Ahaduha, ya, فلا يجوز ضرب ضرب ya, ولا صيم زمن ya, ولا اعتكف مكانه Ya. لعدم اختصاصها. Yang pertama mesti mukhtas. Mukhtas benda tertentu. Benda apa? Tertentu. Maksudnya zaraf itu mesti zaraf apa? Tertentu, bukan zaraf yang terlampau umum. Zaraf terlampau umum. Contoh apa dia? Duriba darbun. Dia duriba darbun. Maksudnya dia tak bagi makna yang lengkap. Kalau kita kata duriba darbu Zaidin, okey, sebab apa? Dia ada perkhususan di situ, spesifik di situ. Tapi kalau duriba darbun, dipukul, nak tambah dipukul. Boleh faham? Maksudnya dia tak ada faedah. Dipukul. Boleh? Dipuasakan satu zaman, dipuasa mana tak ada faedah, dipuasakan sezaman. Tapi kalau dipuasa Ramadan tu khusus. Boleh faham? Lagi dia kata apa? U'tukifa makanan. U'tukifa, menetap dia di tempat. Menetap di tempat. Apa dia? Oh, tak faham menetap di tempat apa? Boleh, mesti ada khusus. Menetap di masjid ke? Boleh faham? Menetap di apa, sisi seseorang ke? Boleh faham? Maka mesti ada apa? Khusus. Tak boleh apa? Umum macam tu. Sebab dia tak ada faedah. Boleh. Kata dia fa'in qulta, baca. Nampak? Duriba darbun syadid itu khusus dah situ. Lagi? Zaman tawil ada khusus dah situ. Lagi? Jaza apa dia? Harus, boleh. Kalau buat macam tu tak apa, sebab dia ada faedah. Okay, lagi? Kerana terhasilnya ikhtisas, iaitu makna tertentu itu dengan apa? Sifat. Dengan apa?
dengan sifat. Boleh faham? Okey lagi. الثاني أن يكون متصرفا لا Yeah. ملازما للنصب Yeah. على الظرفية أو المصدرية. Ada kata mesti mutasarrif. Maksud apa? Mutasarrif itu makna dia boleh untuk masdar ataupun zaraf itu buat dibacakan dengan bacaan apa? Marfu' ataupun mansub ataupun majrur. Itu makna apa? Mutasarrif. Kerana ada zaraf yang memang dipanggil tidak ada apa? Bacaan lain melainkan apa? Mansub saja ataupun masdar, dia tak ada bacaan lain selain apa? Mansub saja. Boleh? Itu dia punya apa? Zaraf yang ghair mutasarrif. Yang kita sebut mutasarrif, dia boleh baca lain. Contoh al-yaum. Yaum ada baca yaumu, ada baca yauma, ada baca apa? Yaumi. Boleh jadi mubtada, boleh jadi khabar, boleh faham? Itu dipanggil apa? Zaraf apa? Mutasarrif. Ada ghair mutasarrif, ada ghair mutasarrif. Ada contoh dia apa dia? Iza. Ada baca easy. Ada pernah iza jadi mubtada? Tak pernah. Iza jadi khabar pun tak pernah. Boleh faham? Maka itu dipanggil zaraf yang apa? Ghair mutasarrif. Kerana apa? Dia kekal dalam i'rab sebagai zaraf dan dia kekal dibaca dengan bacaan apa? Yang sedemikian. Iza tadi. Boleh? Baik. Satu dia kata fala yajuzu subhanallah bidhammi. Tak boleh. Ada orang baca subhanallah. Orang baca apa? Subhanallah. Boleh? Sebab dia apa? Memang masdar dibaca dengan bacaan yang sekian. Boleh? Lagi? على أن يكون دائما مناب فاعل فعل مقدر. Ya. على أن تقديره يسبح سبحان الله. Tak boleh. Kalau kita nak buat apa? Yusabbihu apa? Subhanallah. Yusabbihu ke yusabbah? Sini yusabbihu. Yusabbihu apa? Subhanallah. Tak boleh kata ayakuna iba manaba fa'ilin fa'ili fi'lihi al muqaddar. Tak boleh. Boleh? Bukan ni yusabbahu tu, yusabbahu. Yusabbihu apa? Mabni li apa? Mabni lil maklum. Yusabbahu ana pun yusabbihu apa dia yusabbihu pula? Yusabbahu lah. Maksudnya bila kita buat yusabbahu subhanallah tu dia apa dia? Apa jadi naib fa'il kan? Tapi dia kata dia tak boleh. Sebab apa? Tak pernah orang sebut subhanallah. Kalimat subhanallah dia maf'ul mutlak. Yang kekal jadi maf'ul mutlak sampai bila-bila. Tak boleh kita ubah. Boleh faham Itu maksud apa? Apa dia? Subhanallah. Maka tak boleh sama sekali bila dia kekal sebagai maf'ul mutlak untuk kita nak gantikan dia itu di tempat apa? Di tempat fa'il, tak boleh. Boleh faham? Lagi wala yuja'u iza ja'a zaidun. Nampak? Wala yuja'u iza ja'a zaidun. Mana dia punya naib fa'il iza? Mana boleh? Sebab iza kita sebut apa? Dia melazimi nasab. Dia melazimi i'rab zaraf. Maka tak boleh untuk kita jadikan dia itu sebagai naib apa? Naib fa'il. Sebab tu ala anna iza naibatun 'anil fa'il. Li'annaha la wa yatasarrafan. Li'annahuma la wa yatasarrafan. Boleh faham? Kerana kedua-duanya itu tidak apa? Yatasarrafan. Maksudnya dia itu tidak menerima i'rab yang lain daripada i'rab nasab. Boleh? Baik, habis. As-salisu, yang ketiga. Ya. 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 Jarin. Ya. 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 Yujza qauman. Ya. والشاعر وإنما يرضى المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه. Yurda ke yurdi? Tentu yurdi. Yurdi wa innama yurdil munibu rabbahu ma dama ma'niyan bi dzikrin qalbahu. Makna bi dzikrin qalbahu. Baik. Apa makna dia? Tadi kita kata kalau nak zaraf ataupun masdar tu maksudnya maf'ul mutlak ataupun jar majrur nak mengganti tempat fa'il mesti adalah ketika ketiadaan maf'ulun bih. Tapi kalau ada maf'ulun bih maka tak boleh.
Boleh faham? Maka tak boleh untuk jar majrur mengganti tempat apa? Fa'il. Kerana maf'ulun bih dah apa? Ambil tempatnya. Boleh faham Satu dia kata wasalisu, dan yang ketiga ayakuna maf'ul bihi mawjudan. Alla yakuna maf'ulun bihi apa? Mawjudan. Mesti jangan bagi apa? Maf'ulun bihi itu ada. Fala taqul duriba al-yawmu Zaidan. Tak boleh. Kita kena sebut apa? Duriba Zaidun al-yawma. Duriba apa? Zaidun apa dia? Al-yawma. Kerana bila ada maf'ulun bih, maka dia lebih berhak untuk mengganti fa'il. Boleh? Khilafah lil akhfah, ini berbeza dengan akhfah wal kufiyin, dengan ulama apa? Kufiyin. Wa hadha asy-syartu aidan jarin ala jarin majrur. Dan syarat inilah juga yang apa? Diperlakukan kepada jar majrur. Wal khilafu jarin fihi aidan, dan khilaf itu pun berlaku juga, maksudnya khilaf bagi di sisi siapa? Al-Akhfash dengan Kufi. Wahtajjal mujiz, telah berdalilkan oleh orang yang mujiz ni bukan bagi ijazah dah. Mujiz ni maksudnya yang membenarkan, dia membenarkan untuk jar majrur ataupun zaraf mengganti tempat fa'il meskipun ada maf'ulun bih. Depa berdalilkan apa? Dengan qiraah Abi Ja'far. Abi Ja'far Al-Madani lah. Abi Ja'far apa? Al-Madani. Dia qiraat apa? 7 ke 10? 10. Qiraat ni 10 kan? Kan qiraat 7 kan? Abi Ja'far. Dia kata apa? Liyujza qauman bima kanu yaksibun. Tiap di sini. Liyujza, bahawa dibalasi akan kaum. Kaum itu jadi maf'ulun bih. Kaum itu jadi apa? Maf'ulun apa? Bih. Bima kanu yaksibun. Mana liyujza? Liyujza tu fi'il mabni lil apa? Majhul, betul? Bila fi'il mabni lil majhul kena cari naib apa? Naib fa'il. Mana naib fa'il dia? Qauman, dia bukan naib fa'il. Kalau dia jadi naib fa'il mesti baca qaumun. Di sini baca apa? Qauman. Dia baca apa? Qauman. Jadi mana naib fa'il dia? Apa syekh apa? Orang ulama kata yang jadi naib fa'il bima kanu yaksibun itulah. Maksudnya apa? Jar majrur start daripada bima kanu yaksibun, itulah apa? Di tempat naib fa'il. Boleh? Jadi dia kata apa? Di sini menunjukkan apa? Boleh bahawasanya meskipun ada maf'ulun bih, kita menjadikan jar majrur sebagai naib fa'il. Boleh faham? Ini pandangan siapa? Kufiyun. Yang apa? Akhfash. Wa biqauli syair, dan kata syair, apa dia kata syair? Apa kata syair tu? Innama yurdil munibu. Innama yurdi apa? Al-munibu. Apa makna munib? Itu orang yang kembali, bertaubat. Rabbahu. Hanya saja meredakan oleh orang yang bertaubat akan Tuhannya, madama ma'niyan bi dzikrin qalbahu. Selagi mana apa? Madama selagi mana ma'niyan ni. Kalimat ma'niyan dipanggil isim maf'ul. Isim apa? Isim maf'ul. Jikalau diberi perhatian itu. Ma'niyan apa? Diberi perhatian ataupun diniatkan bizikrin, dengan zikir itu, qalbahu, hatinya. Dia baca apa? Qalbahu, diniatkan. Kalau kita kata di sini maknian isim maf'ul akan beramal dengan amal apa? Beramal dengan amal fi'il mabni lil majhul. Sekali lagi, isim maf'ul akan beramal dengan amal apa? Fi'il mabni lil apa? Lil majhul. Maka dia akan mencari selepasnya itu naib fa'il. Mana naib fa'ilnya? Patutnya qalbuhu lah. Baca dengan apa? Dhammah, qalbuhu. Zikri qalbi semua. Ada. Patutnya qalbuhu saja. Patutnya apa? Qalbuhu saja. Sebab dia maf'ulun bihi. Tapi di sini dibaca qalbahu, maka qalbahu tu mansub. Maka dia kata apa? Mansub di situ bukan naib fa'il. Mana naib fa'ilnya? Bizikrin tu. Bizikrin saja. Bizikrin saja, itulah yang jadi naib apa? Naib fa'il bagi kalimat apa? Ma'niyan, jar majrur. Boleh jadi apa? Naib fa'il. Boleh? Baik, itu dia punya apa? Kata tu rahimahullah. Okey. Wa uqima, satu kata tu dia baca hakim, wa uqima. Ya. Ya.
Betul qiraat syaz. Qiraat tadi syaz ke? Qiraat yang ni. Abi Ja'far tu. Mutawatir kan? Okey, apa lagi? ويحتمل أن يكون ويحتمل ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا Ya. يعني مستترا في الفعل عائدا على الغفران Ya, على الغفراني. الغفران Ya. الغفران المفهوم من قوله تعالى Yeah. قل الذين آمنوا يغفروا الجافر Yeah. ليجزى الغفران قوما Ya. وإنما أقيم المفعول به وإنما أقيم المفعول به Ya. غاية ما فيه أنه المفعول الثاني وذلك Ya. Ya. وإذا حذف الفاعل وأقيم الشيء. وأقيم شيء Wah, ini benda lain pula. Baik. Dia kata apa tadi? Uqima bima wa bidzikri ma'a wujudi qauman qablahu. Okay, dia kata uqima maksudnya apa? Dijadikan naib fa'il kalimat bima dan juga bizikri. Sedangkan wujudnya qauman dan qalbahu. Qauman dan qalbahu tu dibagi maf'ulun bihi. Baik. Wa ujiba, itu guru jawab balik. Dia nak apa? Kata pendapat itu tidak apa? Tidak tepat. Pertama apa dia? Wa ujiba 'anil bait bi annahu darurah. Dia kata bait itu apa? Darurah. Apa makna darurah? Terpaksa. Kan? Kita. Wa inna ma yurdil munibu rabbahu ma nama ba'niyan bi zikrihi qalbahu. Sebab nak bagi sama kalimat apa? Qalbahu dengan rabbahu. Nak bagi sama apa? Bunyi apa? Qalbahu dengan apa? Rabbahu. Itu pada bait. Boleh faham? Maka itu dipanggil darurah, terpaksa dilakukan pada syair. Jadi kita kata boleh diperlakukan pada syair apa yang tidak boleh diperlakukan pada nasar, itu kalam biasa. Boleh. Wa 'anil qiraati bi annaha syazah, dan diberi jawapan tentang qiraat tadi bahawa dia tu qiraat apa? Syaz. Itu jawapan pertama. Tapi jawapan kata Tok Guru ni, mungkin Ibn Hisham dia berpandangan qiraat mutawatir hanya 7. Qiraat mutawatir hanya apa? Hanya 7. Boleh. Sedangkan yang mutawatir adalah sekali 10 kan. Ini pandangan dia secara khas lah. Boleh. Dan memang ada sebahagian daripada ulama usul yang mengatakan hanya 7 saja qiraat apa? Yang apa? Mutawatir. Sebahagian ulama usul dan juga sebahagian fuqaha. Boleh. Jadi mungkin apa? Syekh berpegang dengan pandangan apa? Yang mengatakan lebih daripada 7 maka dikira apa? Syaz. Boleh. Wa yuhtamalu, dan boleh yuhtamal probability an yakuna al-qa'im maqam al-fa'il dhamir mustatir. Dia boleh ihtimal bahwasanya yang mengganti tempat fa'il itu adalah dhamir mustatir. Dhamir apa? Mustatir fil fi'li, yang ada pada fi'il itu, aidan ala ghufranil mafhum min qawlihi, yang kembali merujuk kepada ghufran. Kalimat apa? Ghufran, yang dipahami daripada kata firman Allah Subhanahu wa taala, qul lil ladzina amanu yaghfiru. Qul lil ladzina amanu apa? Yaghfiru. Dia ada apa? Kalimat yaghfiru. Katakan bagi orang yang beriman itu yaghfiru, bahawa apa? Mereka mengampunkan. Boleh? Mengampunkan. Maka datang selepas daripada ayat tu, liyujzal ghufranu qauman. Itu punya takdir dia. Dia macam inilah, liyujza huwa qauman. Liyujza huwa apa? Qauman. Huwa tu balik kepada ghufran yang dipahami daripada ayat sebelum, iaitu kalimat apa? Qul lil ladzina amanu yaghfiru. Boleh? Maka dia kata ghufranu lah itu naib fa'il, qauman itu maf'ul bihi. Maf'ul apa? Bihi. Maka dia kata apa? Inna ma uqima maf'ul bihi, hanya saja dia apa? Digantikan maf'ul bih. Di situ apa? Ghayatu ma fihi annahu maf'ul sani. Bahawasanya maf'ul qauman itu maf'ul apa? Maf'ul sani. Jadi masih lagi maf'ul bih yang apa? Ganti tempat fa'il. Maksudnya maf'ul awal ganti tempat apa? Tempat fa'il. Boleh faham Baik. Maf'ul awal tu dihazaf. Apa maf'ul awal tu macam mana? Dhamir tu. Dhamir yang kembali kepada ghufran, yang dipahami daripada apa? Yaghfiru tu. Okey, boleh faham? Sekali lagi. Kan dalam ayat Quran liyujza qauman
Apa dia? Liyujza apa? Liyujza qauman bima kanu yaksibun. Kalimah qauman itu asal liyujzi kan. Asalnya dia apa? Liyujzi. Betul kita tukar liyujza. Dia kata liyujzi sebenarnya mutaaddi kepada dua maf'ul. Mutaaddi kepada dua apa? Dua maf'ul. Apa dia? Liyujzi ghufrana qauman. Liyujzi ghufrana apa? Qauman itu asal maf'ul awal, maf'ul sani. Boleh? Maka bila kita tukar liyujza, boleh? Maf'ul awal akan jadi apa? Naib fa'il. Maf'ul sani akan jadi maf'ulun bih. Maf'ul sani akan jadi apa? Maf'ul apa? Maf'ulun bih. Boleh faham? Cuma yang maf'ul awal tu dia tak ada disebut. Jadi kita apa? Liyujza, mana maf'ul awal dia? Dhamir mustatir. Maf'ul awal pula apa? Naib fa'il mana? Dhamir apa? Mustatir. Merujuk mana aid dia? Mana kembali tempat rujukan dia? Balik kepada ghufran yang dipahami. Tak boleh disebut secara seketui tak, tapi apa? Difahami daripada fi'il sebelum. Yaghfiru. Ya apa? Yaghfiru. Boleh faham? Itu makna dia. Okay, habis. Itu wadzalika jaiz. Makanya harus untuk bahawasanya kita apa? Mendirikan tempat fa'il itu maf'ul awal. Maksudnya kita letakkan maf'ul awal sebagai ganti bagi fa'il itu harus, tidak ada masalah. Boleh? Baik. Habis kat situ. Okey. Wa idza huzifa al-fa'ilu, ini nak cerita berkenaan dengan apa? Cara nak buat fa'il, cara nak buat fi'il pula. Macam mana nak baca mabni lil majhul? Contoh daripada daraba jadi duriba. Contoh daripada la'iba jadi lu'iba. Boleh faham? Itu dia punya kaedah-kaedah dia. Okey, baca Hakim, wa idza huzifa al-fa'ilu. Ya. وبكسر ما قبل آخره في الماضي وبفتحه في المضارع تقول ضرب ويضرب. Yang ni pun kita faham dah sebenarnya dalam tajrumiyah tu. Boleh? Dia kata apa? Kalau kita nak hazahkan fa'il, maka kita datangkan naib fa'il, maka apa yang perlu berubah juga? Fi'il mesti berubah. Apa dia? Dhamma awwaluhu. Akan didhammahkan awal dan di fathah, dikasrahkan haraf sebelum akhir jika madhi. Difathahkan haraf sebelum akhir jikalau mudhari'. Macam mana? Daraba jadi apa? Duriba. Kalau yadribu jadi apa? Yudrabu. Rabu. Boleh? Itu dia punya kaedah dia. Habis lagi. وإذا كان مبتدأ بتاء زائدة أو بهمزة وصل شارك في الضم ثانيه. Ya. أوله في مسألة التاء. Wasalisuhu أوله في مسألة الهمزة. Masalah dia apa? Hamzah. Baik, dia apa dia kata? Kalau fi'il, contoh fi'il apa? Tadi tak apalah fi'il sulasi masyhur kan. Sekarang fi'il mazid. Fi'il apa? Apa dia fi'il mazid? Contoh ta'allama. Apa dia? Ta'allama. Satu lagi apa? Sebab intalaqa. Ada apa? Ada apa? Hamzah depan. Intalaqa. Macam mana nak buat ni? Mabni lil majhul. Kita baca tu'ullima. Tu apa? Tu'ullima. Kalau macam intalaqa, macam mana nak buat mabni lil majhul? Untuliqa. Untuliqa. Sebab tu dia kata apa kaedah kat sini? Dia kata kalau fi'il didahului oleh ta zaidah, ta'allama tadi. Boleh? Ataupun dengan hamzah wasal, intalaqa tadi. Hamzah apa? Wasal. Intalaqa tu dia panggil hamzah apa? Wasal. Maka syaraka fi dhammi sanihi. Apa maksud syaraka fi dhammi sanihi? Kan kita sebut kaedah asal akan disebutkan dhammah di awal kan. Dhammah awal. Macam daraba, duriba, dad tu awal. Sekarang ni ta'allama, kita kata tu. Kalau kita dhammahkan awal tu je. Maka dia kata haraf kedua pun kena apa? Dhammah juga. Tu'u, ain tu. Tu apa? Tak boleh tu'allim. Tak boleh begitu. Tu'u. Boleh faham? Kena apa? Selain daripada dhammah awal, dhammahkan yang kedua juga jikalau atas wazan tafa'ala tadi. Boleh? Ataupun haraf yang ketiga pertamanya. Apa maksud dia? Intalaqa tadi. Intalaqa. Mana haraf pertama, mana haraf kedua, mana haraf ketiga? Hamzah pertama. Nun kedua.
qa ketiga. Dia kata apa? Haraf yang pertama akan diikuti oleh haraf yang ketiga. Baca macam mana? Untu, nampak? Dhamma, tu pun dhamma. Boleh faham? Macam tadi, tu'u. Haraf pertama, haraf kedua. Kita apa? Dhammahkan. Boleh faham? Itu maksud kata Tok Guru rahimahullah. Jadi baca mana jadinya? Ta'allamtul mas'alah, tu kalimat. Jadi baca macam mana? Tu'ullimati al-mas'alah. Bidhammi ta' wal ain. Boleh? Wa fi intalaqtu bi Zaidin tuliqa bi Zaidin. Boleh faham tak? Bidhammi al-hamzati wa ta. Okey baca. Qala Allah Ta'ala famanit turra. Nampak? Famanit turra. Asalnya jadi utturra. Jadi apa? Ka iturra. Kalau kita contoh, kalau kita berhenti faman, berhenti. Baca macam mana? Iturra ka utturra? Utturra. Utturra. Boleh? Baik. Lagi? Wa idza batudi'a bil fi'li qila utturra Ya. dhammi hamzati wat ta'i wa qala hadzal Huzali. hudali. Ya. Qala al-hudali Sabaqu hawayya wa a'naqu li hawahumu fatukhurdimu wa likulli jambin masra'u. Likulli jambin masra'u. Mana isu dia? Tukhurrima tu. Kalimat apa? Tukhurrima. Tu apa? Khurrimu. Boleh? Itu dia punya isu dia. Apa makna bait ni? Sabaqu hawaya. Mereka mendahului hawaya. Hawa ni kecintaanku. Apa yang aku ingini, itu hawaya. Apa yang aku cinta, apa yang aku ingini. Boleh? Wa a'naqu li hawahumu. Dan mereka itu memeluk apa yang mereka ingini. Boleh? Fatukhurrimu, maka mereka meninggal, mati. Walikulli janbin masra'u. Dan bagi setiap jambin, maksudnya apa? Setiap, ni kita panggil apa? Ni tidur atas jambin ni, apa dia ni? Apa? Lambung. Lambung. Bagi setiap lambungan itu tempat mati masing-masing. Masra'u tempat apa? Mati masing-masing. Dia nak cerita ni, dia sedih tentang kematian anak-anak dia ni. Anak-anak dia mati dalam perang. Boleh? Aku nak mati, depa pun nak mati, tapi depa mendahului aku. Boleh faham? Maksudnya apa? Depa apa? Mati dulu. Depa apa? Mati dulu. Aku nak mati, depa nak mati, tapi depa mati dulu. Dan maksudnya likulli kullu nafsin za'iqatul maut, bil Quran itulah. Dan setiap manusia akan apa? Mati juga. Macam cuma dia ayat lain sikit lah. Setiap lambungan akan ada tempat mati dia masing-masing. Itu dia. Boleh? Itu kalimat apa? Al-Huzali. Boleh? Habis. Baik. Kemudian kata wa idza kana fi'lu sulasiyan, kita baca. Idza kana fi'lu al-madi sulasiyan mu'tal al-wasati. Ya. Qala wa ba'a. Ya. Jaza laka fihi thalathatu lughat. Dia kata kalau fi'il itu mu'tallal wasat. Apa makna fi'il sulasi mu'tallal wasat? Macam contoh qama dengan ba'a tadi. Maksud dia apa? Mu'tal apa? Alif wawiyah duduk tengah-tengah. Macam itu qama, alif duduk tengah-tengah. Ba'a, alif duduk apa? Duduk tengah-tengah. Jadi macam mana kita nak buat mabni lil majhul? Kan kita sebut qila kan? Ataupun kita sebut bi'a kan? Itu dia punya salah satu daripada lurah. Tapi Tok Guru dia bagi 3 lurah. Orang Arab ni sebut apa? 3 cara apa? Sebutan bagi mabni lil majhul yang mana di tengah-tengah fi'ilnya itu haraf illah. Apa dia? Ihdaha wa hiya al-fusha kasru ma qabla al-alif. Ya, kasru ma qabla apa? Alifi. Fatuqlabu fatuqlabu al-alif ya. maka ditukarkan alif menjadi macam mana? Qala mabni lil majhul qila. Ba'a jadi bi'a. Boleh faham? Itu dia panggil fusha, bahasa fusha yang masyhur. Okey. Lagi? Thaniya ishmam kasri shay'an min ad-dhammi. Ya. Tambihan 'ala al-asli wa hiya lughatun fasihah. Apa dia ismam ni? Kita sebut apa? Ismam kasri syai'an min ad-dhammi. Kita sebut kasri, tapi ambil sikit ismam pada apa? Dhammi.
Qiula gitu. Qiula tanbihan ala asli. Untuk apa kita tanbih? Tanbih untuk memperingatkan tentang asal haraf dia. Wahia lughatun fasihah. Itu lughah yang fasih juga. Qiula. Qiula. Payah tu apa dia qiula tu. Okey, yang ketiga. الثالثة إخلاص ضم أوله Ya. قلب الألف واو. Dia kata ikhlasul dhamm awal. Maksudnya kita qula tu lagi senang. Qula dengan bu'a. Fataqulu فتقول قول وبوع وهي قليلة. dia bagi lughatun dhaifah. Dia lughah apa? Dhaifah sikit. Tapi kalau dalam hasiah ni dia sebut kalau qiula tu qiraat kisai. Qiraat apa? Kisai. Contoh pada apa? Waghidal ma'. Ghidal ma'. Macam mana? Ghidal ma'. Susah kat tu. Ghidal ma'. Kalau kita apa? Satu tempat ismam je kan? Tapi ismam tu tak bunyi langsung kita punya tu dhammah kan? La ta'manna. Ada bunyi ta'manuna ada? Ta'mannun. Tak ada kan? Itu kita punya ni lah. Tempat ismam satu saja. Tapi kalau ini disebut ni kisai ada ismam. Qila ardu bla'ya apa? Qila ya qila wa ghir. Oh susah. Tak biasa kan? Tu. Babul ishtighal. Baik, kita sambung wallahu a'lam. Okey, abalah tekan finish tu.